Jelas di mata saya ada wanita berpakaian serba putih berdiri di situ, rambutnya panjang namun mukanya tertunduk. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini kita teruskan lagi dengan video reaksi seram kita pada malam ini. Cumanya pada malam ini FJ ingin tunjuk dekat korang ada satu message inbox yang FJ terima, iaitu daripada saudara Harry Aziz berkaitan dengan pengalaman beliau. Jadi jom sama-sama kita berkongsikan akan pengalaman beliau dan mungkin di situ ada sedikit ulasan apa yang berlaku. Okey, FJ dapat mesej daripada Harry Aziz ini pada hari Selasa yang lepas. Dia kata, Assalamualaikum cikgu, saya Harry dari JB. Saya nak cikgu review Jalan Jelai Gemas sempadan antara negeri Johor dan negeri Sembilan. Tahun lepas saya tersesat jalan dari Termeloh nak balik ke JB dan saya termasuk ke jalan tersebut. Waktu tu malam dan dalam keadaan hujan renyai. Saya melalui jalan dengan tidak sengaja kerana Waze dan Google Map saya kejap okey, kejap KO. Isteri saya ternampak bayangan pocong sedang duduk bertenggek di belakang sebuah lori yang kebetulan berselisih jalan dengan kami. Isteri ternampak melalui cermin sisi kereta sebelah kanan. Okey, dia bagi akan gambar tersebut lah, iaitu maps yang jalan dia lalu, iaitu Jalan Jelai Gemas. Okey, dia sepadan antara Johor dan juga kalau tak silap Negeri Sembilan lah, seperti yang dimaklumkan tadi. Okay, so FJ pun respon lah akan kenyataan tersebut. Kalau FJ ada kesempatan, FJ akan pergi. Jadi perkongsian pengalaman beliau adalah berkaitan dengan penampakan hantu pocong, iaitu bayangan. So once bila dia kata bayangan ini, FJ punya tafsiran bahawa ianya satu penampakan yang kurang jelas lah, sebab dia bayangan. Kalau dia nampak memang ada hantu pocong seketul, tu lain cerita. Tapi bila bayangan ni, maybe tak semua orang boleh nampak, ataupun dia nampak seperti pocong tapi tak sure itu adalah pocong ke apa ke. So tadi dia mention, dia kata nampak bayangan pocong duduk bertenggek di belakang sebuah lori. So lori itu pun kita tak boleh nak tafsirkan lori yang bagaimana. Adakah lori itu lori yang bawa barang ke? Kan lori ada banyak kan, ada lori ais lah apalah. So macam mana keadaan hantu pocong itu bertenggek dekat belakang lori, not sure, wallahualam. So tapi apa yang dia nak sampaikan kat sini, bahawa beliau berkongsikan pengalaman beliau, iaitu lalu melalui jalan dekat Jelai Gemas. Okay, so FJ pun search akan kisah seram yang mungkin ada dekat jalan tersebut, tapi tak ada. Okay, FJ dah cari dekat laman web, tak ada kisah perkongsian orang yang mengalami gangguan dekat Jalan Jelai Gemas. Tetapi ada satu kisah ini yang berlaku, iaitu ni cerita ni dikeluarkan oleh utusan M-Star dan sebagainya, perkongsian di Facebook, iaitu Jalan Gemas Palong. Tadi jalan lain, tapi ni Jalan Gemas Palong. Ada perkataan Gemas tu lah, kawasan Gemas tersebut. So kita tengok dulu akan kisah ini, iaitu kisah yang berlaku dekat Jalan Gemas Palong ini, baru kita respon mungkin kemungkinan yang sedang berlaku lah. Okey, tajuk dia ialah Kelibat Wanita Penumpang Misteri. Okey, waspada lalu di Jalan Gemas Palong pada waktu malam. Siapa pernah terkena ketika melalui Jalan Gemas Palong di Negeri Sembilan pada waktu malam? Ini kisah yang saya alami sendiri lebih kurang 5 tahun yang lalu. Selalunya bila hujung minggu masa cuti, saya akan ke rumah ibu saya dekat Taman Desa Permai di Gemas. Ahad malam seperti biasa, saya mahu bergerak pulang ke rumah. Tak payahlah balik hari ni, habis balik esok je lah awal pagi. Mak rasa tak sedap hati lah, kata ibu dia pada malam tersebut. So memang malam tu sejak awal saya rasa pun tak sedar hati. Tapi seperti kebiasaan, saya bertugas dekat sebuah sekolah di Palong 2 sebab esok paginya ada kerja penting harus diselesaikan. Saya takut jika terlambat datang kerja jika bermalam di rumah ibu dia. Sebab itu saya tetap berkeras untuk pulang ke quarters pada malam itu juga. Selalunya saya akan pulang
pada waktu petang ataupun tengah hari. Namun pada hari itu rasa malas betul untuk pulang awal, dan akhirnya hari menjelang malam selepas isyak barulah saya bergerak untuk pulang ke rumah dia, iaitu dekat Falong 2 tadi. Saya menunggang motosikal pada malam itu. Selalunya perjalanan dari Kemas ke Felda Falong 2 hanya mengambil masa lebih kurang 35 minit sahaja. Sebelum ini saya sudah biasa melalui jalan itu pada waktu malam. Cuma pada malam tersebut saya terasa lain, rasa tak sedap hati, tak tahu nak gambarkan bagaimana. Keadaan jalan malam itu gelap pekat, hanya lampu motosikal sahaja yang menerangi laluan. Sepanjang perjalanan pulang itu tidak banyak kereta yang melalui jalan tersebut, walaupun jam belum menghampiri pukul 10 malam. Jadi dia lalu pada waktu sebelum pukul 10 malam. Sebaik sahaja saya melintasi jabatan perhilitan yang terletak berhampiran dengan Kampung Londah, saya terlihat satu kelibat putih tiba-tiba terbang melintasi hadapan saya. Besarnya kelibat itu lebih kurang satu depa lelaki dewasa. So agak panjang lah akan penampakan benda terbang tersebut. Saya terkejut. Mula saya teringat kisah-kisah seram yang pernah diceritakan oleh kawan-kawan dia dulu. Ada yang pernah bercerita ternampak dengan perempuan berjalan seorang diri di tepi jalan di situ. Namun bila ditoleh, perempuan itu tiba-tiba hilang. Ada juga yang kata pernah ternampak pasar yang riuh dalam kawasan ladang getah. Sama juga apabila mereka toleh ke belakang, pasar yang meriah itu tiba-tiba hilang. Masa itu saya agak cuak. Saya berdoa janganlah dia kacau saya. Sambil tu dalam hati saya baca apa ayat saja, ayat suci yang terlintas dalam fikiran. Itu pun bacaan berterabur kerana perasaan takut. Saya terus memecut motosikal. Sesekali saya menjeling melihat cermin sisi untuk melihat kelibat tadi. Lega hati saya apabila melihat putih tadi sudah hilang entah ke mana, gaib dalam kegelapan malam. Yang penting ia tidak mengikuti saya. Tetapi sebaik saja saya melintasi kawasan perkuburan dekat Kampung Londah tersebut, hidung saya tiba-tiba menangkap satu bau wangian. Susah hendak gambarkan bau itu, tetapi ianya amat harum. Belum sempat bau itu hilang, tidak jauh di depan saya perasan ada sesuatu dekat tepi jalan. Sewaktu melintasi kawasan itu, saya beranikan diri untuk menoleh ke arah sesuatu itu tadi. Jelas di mata saya ada wanita berpakaian serba putih berdiri di situ. Rambutnya panjang namun mukanya tertunduk. Sekali lagi saya terkejut. Siapakah kelibat wanita serba putih itu? Mungkinkah itu lembaga yang tiba-tiba melintas di depan saya tadi? Saya tak tahu sebab hati saya diselubungi oleh rasa takut. Bulu roma sudah tegak berdiri. Saya terus memecut, tetapi ketika itu jugalah saya dapat rasa motosikal saya hilang upaya. Seakan ada benda berat yang sedang menumpang di belakang saya pada ketika itu. Saya tukarkan ke gear rendah. Masih juga sama, seperti ada kuasa kuat yang sedang menarik dari arah belakang. Saya gagahkan juga untuk memulas tombol minyak, namun motor saya bagai lemah tidak berdaya. Seakan berat sangat beban di atasnya. Enjin mengaung tetapi terlalu berat untuk bergerak. Saya tak berani pandang ke belakang, tetapi saya kuatkan diri. Spontan saya berkata-kata, kalau betul kau ada kat belakangku, cepatlah kau turun. Kebetulan pada ketika itu ada beberapa buah kereta yang datang dari arah bertentangan. Yang saya pelik, kereta itu memberikan high beam apabila berselisih dengan saya. Tak tahulah apa tandanya. Adakah mereka pun ternampak penumpang yang tidak diundang di belakang saya? Saya ketika itu sudah separuh perjalanan untuk sampai ke rumah. Mahu tidak mahu saya kena hadap situasi itu. Tuhan sahaja yang tahu betapa menggigilnya tubuh saya ketika itu. Sebab tu saya semakin menghampiri kawasan Felda Falong 5. Motor yang tadi bergerak perlahan seperti basikal tua tiba-tiba sudah mampu meluncur laju ke hadapan. Berat yang menumpang seolah-olah sudah terbang pergi. Barulah saya lega dan tak putus mengucapkan syukur ketika itu. Lebih kurang 10 minit kemudian saya tiba di rumah. Malam itu saya tidur berselubung dalam selimut. Kadang-kala tubuh menggigil.
fikiran agak terganggu dengan kejadian tersebut. Bukan saya tak biasa dengan laluan di situ, tetapi entah kenapa pada malam itu saya mengalaminya. Sebelum itu bertahun-tahun lalu dekat situ, tak ada pernah pun kena ganggu yang seperti itu. Sebelum ni memang selalu saya dengar ada orang sekitar bercerita bahawa laluan dekat situ memang sering berlaku kejadian-kejadian misteri, macam-macam cerita-cerita pelik yang mereka dengar. Contohnya, sebelum masuk ke kawasan Felda, terdapat sebuah jambatan di bawahnya merupakan laluan kereta api. Pernah seorang pemuda ni, dia pulang lewat malam, ternampak ada seorang lelaki yang sedang berdiri dengan joran dekat tangan dia. Apabila ditanya lelaki itu, jawabnya, saya tengah memancing. Jadi orang tu pun pelik, memancing apanya tengah-tengah malam buta dekat jambatan kereta api ni, bukan di sungai kan. Itu kejadian yang berlaku lah. Kabarnya dulu kawasan itu dahulu adalah kubu Jepun. Sewaktu acara tolak tanah pun banyak senjata lama termasuk peluru mortar yang telah ditemui. Saya bernasib baik sebab malam itu penumpang itu hanya duduk di belakang. Bayangkan kalau dia menyergah, mungkin di situ juga saya terkencing dan pingsan. Mungkin anda yang berani atau suka mencari benda-benda begini akan ketawa bila saya bacakan kisah pengalaman saya ini. Saya akui saya bukanlah seorang yang terlalu berani dengan benda-benda begitu. Kalau boleh, saya memang tak nak bertemu dengan makhluk-makhluk itu. Kisah di atas diceritakan oleh Badrul berdasarkan pengalamannya sendiri sewaktu melalui jalan itu. So kisah ini disampaikan dalam utusan punya laman web, berkaitan dengan gangguan yang diterima, iaitu Jalan Gemas ke Palong. So yang tadi first komen inbox masuk, dia suruh FJ try lalu Jalan Gemas Jelai tadi, dia nak menuju ke JB. Yang ini dekat Gemas Palong. Berdasarkan kisah yang diceritakan ini, dia kata dia dah biasa dah lalu jalan tersebut. Dah biasa. So malam pun dia pernah lalu. Tetapi korang perasan tak, cerita dia bermula apabila dia kata dia rasa tak sedap hati kan. Macam mak dia sendiri pun kata macam tak sedap hati. So bila tak sedap hati tu, dia go on juga pasal dia terpaksa balik malam tu sebab esok dia kerja kan, dia ada kerja nak kena buat, kerja penting, jadi dia pergi. So hint yang pertama itu sendiri pun berkaitan dengan rasa tak sedap hati itulah. Okay, so based on pengalaman yang diceritakan ni, overall lah, keseluruhannya lah, dia dapati bahawa macam banyak cerita yang disampaikan ni dia okey, dia tak ada macam buat-buat ke over ke apa kan. Lebih kurang pengalaman yang sama lah dengan orang yang pernah kena ganggu, dan FJ juga ada pengalaman-pengalaman yang seperti inilah. Sebagai contoh, kalau FJ ada nak buat sesuatu yang seram, kalau lah FJ rasa macam tak sedap hati sangat pada malam tersebut, lepas tu kemudian satu lagi antara tanda-tanda yang mungkin FJ rasa gangguan mungkin akan berlaku, kalau FJ rasa ngantuk sangat. Maksudnya ngantuk ni sampai rasa macam nak tidur je malam tu, sedangkan siang dah tidur, dah ready untuk malam tu, tiba-tiba malam tu rasa mengantuk sangat, rasa macam tak larat untuk buat video jalan seram. So itu antara tanda-tandanya. Sebab AJ pernah, pengalaman AJ sedikit yang AJ ceritakan, pernah lawan dengan perkara tersebut. Maksudnya AJ rasa tak sedap hati satu hal, kemudian rasa ngantuk. Lepas tu, tapi disebabkan kerana AJ waktu tu terkejarkan deadline nak buat video jalan seram, pasal AJ kalau ada kesempatan waktu cuti sekolah je, anda kata kalau tak buat time tu memang kau kena tunggu cuti sekolah dan seterusnya, lama lagi. So waktu tu konten jalan seram pun dah tak ada. So AJ cakap kat member, kita go on je lah kan, jalan yang kalau tak silap AJ jalan dekat Tasik Pedu yang first dia kena rasuk kalau tak silap. Itu first lah yang kena rasuk kat situ. Sebenarnya sebelum pergi tu memang dah rasa tak sedap hati, ada hint-hint dia lah, macam rasa cuak tu ada kan pada malam tersebut. Kemudian yang lawaknya, sebelum dia kena, selepas dia kena rasuk tu apa semua kan, dia tanya dia, kau ada benda yang something ke happen ke mungkin sebelum tu ke apa kan. So baru dia cerita kat FJ, dia kata sebelum pergi jalan dekat yang dia kena rasuk tu, 2-3 hari sebelum tu dia ada satu mimpi lah. Iaitu mimpi ni dia macam FJ bagi umum lah, tak nak cerita detail kan. Dia lawan dengan kata hantu lah, macam syaitan ke apa. Dia berlawan dengan syaitan tu. After that dia kalah lawan dengan syaitan tersebut time dalam mimpi dia tu. Kalau tak silap FJ, dia kata dia kena tikam kot. FJ tak sure apa yang berlaku, tapi last tak silap FJ dia kena tikam. Dia kata dalam mimpi dia tu dia kena tikam, kemudian dia rasa sakit, kemudian habis mimpi tu. Macam tu lah. Maksudnya dia dah ada tanda hint lah yang berkemungkinan beliau
mungkin akan dirasuk pada masa yang FJ buat video jalan seram. Itu antara tanda-tandanya. Berbalik pada cerita tadi, sebenarnya banyak tau benda yang FJ rasa make sense untuk orang yang mungkin mengalami gangguan lah. Kita tak kata betul atau tidak, sebab sepanjang FJ buat video penelusuran jalan seram, masih tak ada lagi penampakan. Kadang-kadang FJ terfikir, andai katalah kalau tak ada berlaku gangguan terhadap macam FJ ke kan, kami yang buat video dan sebagainya, boleh tak bagi macam situasi ada hantu tumpang kereta lain ke, kita orang nampak daripada berlawanan jalan tu kan. Maksudnya ada kereta daripada arah depan, tengok ada hantu kat atas kereta dia ke apa ke. So mungkin hantu segan nak kacau FJ ke apa kan. Tapi kalau dia kacau orang lain, FJ nak tengok jugalah situasi tu. Tapi dah beratus video buat dan beberapa ratus jalan, puluh jalan kot, batang jalan buat, masih tak ada lagi penampakan yang seperti itulah. Itu perkongsian santai saja. So overall daripada cerita tadi, FJ belah-belah ke, orang kata ke selatan ni, ataupun belah-belah Negeri Sembilan, Melaka dan sebagainya. Selangor sendiri pun FJ agak sukar untuk sampai ke sana. Pasal kalau FJ pergi sana, memang FJ akan buat video khusus lah. Maksudnya kalau pergi sana nak buat rakam video, kena sewa hotel dan sebagainya kan, untuk buat penelusuran dan sebagainya. Jadi tu yang agak sukar untuk FJ pergi. Kalau anda kata jalan tu berdekatan dengan FJ dan sebagainya, kemungkinan senang FJ nak pergi, tak ada masalah. Sebab FJ duduk dekat utara Perak, sempadan dah dengan Pening, Kedah. Jadi sebab tu FJ banyak video FJ dekat Perak, Pening dan Kedah. Banyak jalan-jalan tersebut yang FJ dah lalu lah. So bila sampai ke bawah tu agak sukar. Cumanya FJ memang ada keinginan. Sebenarnya banyak lagi, bukan jalan ini saja, banyak lagi yang FJ dah listkan. Andai katalah FJ ada kesempatan di sana, contohnya bercuti ke, atau betul-betul ada masa, ada kewangan, okey, tak ada masalah, masa pun free, pergi sana memang nak buat video, selalunya FJ akan buat terus jalan-jalan tersebut lah. FJ tak akan buat satu jalan korang jangan bayangkan FJ pergi satu jalan balik, tak. Selalunya kebiasaannya FJ akan terus shoot rakaman untuk 3-4 jalan sekali jalan, sampai ke nak dekat subuh. Daripada pukul 12 tu akan hayun. Kalau ada 2-3 jalan seram kat situ, FJ akan hayun sekali. Tapi video nampak macam FJ keluarkan satu-satu macam hari yang berlainan. Tak, kebiasaannya video-video FJ bersambung. Bukannya satu rakaman, satu jalan tu satu rakaman, bukan, tapi bersambung terus. Itu konsep yang memang FJ buat, supaya FJ dapat jimatkan perbelanjaan dekat situ lah. So sekali shoot perjalanan trip tu, 2-3 jalan FJ akan dapat untuk review kat korang lah. Itu cara method yang FJ lakukan. So FJ ingat perkongsian FJ sampai di sini saja berkaitan dengan kisah tadi. Andai katalah kalau korang betul kata yang kejadian-kejadian tadi dekat-dekat kawasan Gemas ke apa ke kan, sekitar kawasan-kawasan tersebut yang memang ada kisah seram yang real punya lah, lebih kurang cerita tadi, cuba korang kongsikan dekat ruangan komen satu. Lepas tu kalau rajin, masukkan dalam inbox page Facebook FJ. Kalau FJ tengok cerita tu menarik untuk kongsikan, FJ kongsikan. Selalunya kebiasaan FJ punya pendapat, kalau gangguan tu lebih kurang sama je, kata dia nampak perempuan, lepas tu jalan ke Mas Jelai tadi, mungkin 2-3 orang cerita nampak pocong, mungkin jalan tersebut adalah kuatnya gangguan yang samalah. Tapi kalau ada cerita hantu lain pula dan sebagainya, so bukan kata tak kuat, tapi dia tak boleh nak menguatkan cerita tadi lah. Tapi kalau gangguan tu lebih kurang sama, berarti ada mungkin syaitan ataupun jin yang mengganggu kalau orang luar lalu dekat jalan tersebut, dekat kawasan tu lah. Tapi ni cerita lama bukan cerita yang terbaru. Kalau pergi sekarang pun mungkin belum tentu ada dan sebagainya. Tu dia punya kenyataan dia lah. So video ni sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.